Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Anwar bin Subuh, Ketua Penolong Pengarah dari Unit Perancangan dan Pembangunan Islam, Sektor Pendidikan Islam. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Ghaffar, dengan sifat-Mu yang maha pengampun, dikaampunkanlah dosa-dosa kami, ibu bapa kami, guru-guru kami, serta seluruh warga Jabatan Pendidikan Melaka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami merapatkan rasa syukur kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk hadir ke Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Pendidikan Negeri Melaka bagi tahun 2021. Jauhilah dari kami sifat-sifat mazmumah yang boleh merosakkan kerjaan ibadah kami. Serlahkanlah segala idea, kepakaran dan usaha kami supaya mampu mengesani serta meningkatkan kualiti, bukan sahaja akademik dan kurikulum, bahkan akhlak dan sahsiah diri kami dan anak-anak didik kami, bagi menyelahkan hasrat kami melalui slogan pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Ya Allah yang maha berkuasa, jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami dari melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak lengkaplah majlis jika tiada yang berbicara. Tirai ucapan pada petang ini akan dimulakan dengan ucapan daripada Yang Berusaha, Tuan Haji Karim bin Tumin, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah, mewakili Puan Rosni binti Leman, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam wawasan kemakmuran bersama 2030. Salam lakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Hashtag JPN Melaka, jenama Kerajaan Nombor 1. Terima kasih pengacara majlis yang berhormat Datuk Haji Rais bin Datuk Wirayasin, Esko Pendidikan dan Teknologi Kerajaan Negeri Melaka, yang berusaha rakan timbalan Tuan Haji Jamsari bin Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan Pembangunan Bakat Murid, Tuan Haji Ghazali bin Ahmad, Timbalan Pengarah Pendidikan Pembelajaran, rakan-rakan KPPD Melaka Tengah, Jasin Alur Gajah, rakan-rakan KPPK, pegawai di Jabatan Pegawai di PPD, rakan-rakan pengetua guru besar, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Pertamanya, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat kasih sayangnya diberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2021 Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Pihak Jabatan Pendidikan Melaka merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih
kepada Yang Berhormat Esko Pendidikan atas kesudian meluangkan masa untuk hari dan seterusnya merasmikan majlis kita pada petang ini. Yang Berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sedia maklum bahawa penganugerahan APC ini bukan hanya semata-mata satu pengiktirafan kepada warga yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Dalam erti kata lain, ianya adalah sebagai satu langkah ke arah membudayakan kecemerlangan secara menyeluruh dalam semua aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada stakeholder ataupun kumpulan sasaran. Jadi, sebagai sebuah organisasi, kita kerap dinilai dari sudut kualiti penyampaian perkhidmatan. Jadi, justru itu diharapkan dengan pengiktirafan yang diberikan ini akan dapat memberi motivasi kepada semua penerima untuk terus meningkatkan produktiviti dan mutu kerja masing-masing. Dan pengiktirafan ini juga seharusnya mewujudkan persaingan yang sihat dalam kalangan semua pegawai dan kaki tangan untuk membuktikan keupayaan dan kualiti kerja masing-masing. Juga diingatkan dengan pengiktirafan yang diberikan ini, tuan-tuan dan puan-puan perlulah membuktikan bahawa tuan-tuan dan puan-puan yang menerima pengiktirafan ini adalah orang yang selayaknya atau benar-benar layak untuk menerima penganugerahan ini dan tentunya menjadi role model kepada yang lain untuk terus berusaha dengan gigih agar matlamat yang disasarkan dapat dicapai. Seseorang pegawai yang cemerlang seharusnya mempunyai tahap kecerdasan, tahap kecekapan yang tinggi, berkebolehan merancang, mengelola dan mengaturkan gerak kerja masing-masing secara cekap dan efisien. Dan pada hari ini, aspirasi negara untuk memiliki sistem pendidikan yang berdaya saing, yang kompetitif, yang cemerlang memerlukan lonjakan besar sama ada dari segi polisi, pelaksanaan serta penilaian dan pencapaian. Jadi pewujudan sistem pendidikan yang cemerlang ini hanya akan dapat dicapai sekiranya semua daripada kita memainkan peranan dalam meningkatkan kualiti dan mutu perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat. Jadi saya menaruh kepercayaan yang sangat tinggi bahawa pendidik di negeri Melaka ini di segenap lapisan akan terus bersama-sama berusaha untuk meningkatkan perkhidmatan yang boleh memberikan impak yang tinggi, perkhidmatan yang cemerlang dan berintegriti serta melaksanakan penambahbaikan secara berterusan dalam menjayakan agenda transformasi pendidikan dan perkhidmatan untuk melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi. Yang Berhormat Datuk, hadirin yang dikasihi sekalian, setinggi-tinggi syabas dan tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua penerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2021 dan juga pingat jasa cemerlang. Jadi penerima APC pada kali ini berjumlah 60 orang, iaitu 16 orang daripada pegawai Jabatan Pendidikan Melaka, 16 orang daripada pegawai pejabat pendidikan daerah, 2 orang pengetua grade DG 54, 4 orang guru DG 54 dan 22 orang staf sokongan. Dan selain daripada itu, terdapat juga penganugerahan pingat jaksa cemerlang kepada 5 orang sebagai penghargaan atas kecemerlangan luar biasa dalam melaksanakan tugas serta menyumbang hikmat dalam menangani COVID-19 yang telah berlalu. Jadi sebagai pesanan kepada semua penerima APC dan juga pingat jasa cemerlang Melaka tahun 2021, saya mengharapkan agar penganugerahan dan pengiktirafan yang diterima pada kali ini dapat menyuntik semangat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk terus memberikan perkhidmatan yang lebih berdedikasi dan penuh iltizam bagi membawa JPN Melaka memacu kecemerlangan selari dengan visi dan misi kita, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Dan saya mengharapkan agar penganugerahan ini akan menjadi pemangkin kecemerlangan dan menjadi motivasi kepada rakan-rakan yang lain untuk terus berusaha memberi perkhidmatan yang terbaik. Akhir kata, sekali lagi saya mengambil kesempatan
untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan sekali lagi kepada seluruh warga kerja Jabatan Pendidikan Melaka yang menerima anugerah pada tahun ini dan juga kepada jawatankuasa yang memungkinkan acara ini dapat dijalankan pada petang ini. Dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas kesudian untuk hadir bersama-sama dengan kita bagi menambah seri kemeriahan majlis penganugerahan kita pada petang ini. Bunga seroja mula mengembang, bunga melati tumbuh melata. Prestasi kerja sentiasa cemerlang menjadi teladan kepada semua. Kilau permata nyandi gilap, seri terpancar, tepian selendang. JPN Melaka kerjanya mantap, prestasi cemerlang, namanya gemilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Karim bin Tumin atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, meneruskan majlis kita pada hari ini dijemput Yang Berhormat Datuk Haji Rais bin Datuk Ira Yassin, Exco Pendidikan dan Teknologi Negeri Melaka untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih kepada tuan dan puan pengacara majlis. Yang saya hormati, lagi saya kasihi kekanda-kekanda saya. Di meja itu kita ada Tuan Haji Karim, Tuan Haji Jamsari, Cik Ghazali dah, Tuan Haji dah. Tuan Haji Ghazali, Cik Yusri, Tuan Haji belum, Cik Yusri, insya-Allah tak lama. Begitu Cik Malik dan juga Tuan Haji Baharudin, semua timbalan-timbalan pengarah dan juga pegawai-pegawai PPD. Seterusnya sudah tentu cikgu-cikgu, puan-puan, tuan-tuan pengetua dan ahli majlis anugerah Perkhidmatan Cemerlang yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia insya-Allah menggamit dunia. Salam wawasan kemakmuran bersama 2030. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #Jabatan Pendidikan Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Alhamdulillah, marilah kita semua bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini yang sepatutnya dijadualkan pada semalam, tetapi saya mempunyai ketentuan yang saya tidak dapat elakkan. Jadi dari awal saya mohon kepada Kak Naziah dan juga Encik Azli kalau dapat ditukarkan kepada hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dapat untuk menukarkannya pada hari ini. Terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian untuk menjemput saya bagi meraihkan para penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Pendidikan Negeri Melaka pada tahun 2021, juga pingat jasa cemerlang. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tahun 2021 merupakan peristiwa yang akan sentiasa dikenang kerana kita telah melaluinya dengan penuh ketabahan dengan segala ujian dan dugaan yang melanda. Cabaran paling besar adalah pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah atau BDR bagi mengekang penularan COVID-19 yang ketika itu menyebabkan ramai antara kita yang terpaksa menjalankan amanah dan tugasan dari rumah masing-masing. Tentunya keadaan ini menimbulkan kerumitan kepada ramai staf daripada Jabatan Pendidikan Melaka.
Pada masa pelaksanaan BDR, situasinya adalah lebih sukar berbanding melakukan tugasan di pejabat. Hal ini kerana kemudahan melakukan tugas tidaklah sepertinya apabila di rumah. Tambahan pula, bukan sahaja amanah tugasan perlu dilaksanakan, tetapi dalam masa yang sama tanggungjawab kepada ahli keluarga lain yang berada di rumah perlu turut dipenuhi. Anak-anak hampir kesemuanya berada di rumah kerana institusi pendidikan dari peringkat rendah hingga pengajian tinggi semuanya ditutup dalam usaha membendung penularan pandemik COVID-19. Bagi pasangan suami isteri yang juga berada di rumah berikutan penularan pelaksanaan BDR, walaupun berbagai dugaan melanda, namun saya amat berkeyakinan warga JPN Melaka telah membuktikan iltizam dan kesungguhan yang luar biasa dengan buktinya pencapaian peperiksaan SPM dan STPM Malaysia tahun 2021 telah memperlihatkan keputusan yang baik di peringkat negara. Tahniah dan syabas buat semua. Hadirin dikasihi sekalian, apabila pelan pemulihan negara fasa 4 diaktifkan, banyak SOP mula dilonggarkan oleh kerajaan. Ini termasuklah keizinan untuk bertugas di pejabat dengan kehadiran 100%. Hasilnya produktiviti kita terus meningkat. Banyak tugasan yang mungkin tertangguh sebelum ini dapat dilaksanakan dalam jangka masa yang pendek. Situasi ini benar-benar membuktikan warga kerja JPN Melaka bukan sahaja cekal dan tabah, malah terus komited dalam amanah tugas yang diberikan. Pendidikan merupakan nadi dalam pembangunan negara. Dalam apa-apa jua situasi, usaha memartabatkan pendidikan perlu diteruskan dan diperkasa. Menyedari hal tersebut, dugaan COVID-19 telah menjadikan kerajaan negara kita turut memperkembangkan teknologi maklumat di negara kita. Kaedah pembelajaran secara dalam talian merupakan salah satu kaedah yang perlu dijadikan alternatif yang dapat membantu murid-murid untuk berhubung dan memahami pelajaran yang kurang difahami ketika mengikuti pelajaran di dalam bilik darjah. Hadirin hadirat yang dimuliakan, bagi warga kerja yang terlibat dengan penerimaan anugerah khidmat cemerlang pada kali ini, saya amat berharap dapat menyuburkan rasa syukur terhadap segala kurniaan yang kita nikmati. Anugerah ini merupakan pengiktirafan untuk kita terus bekerja dengan cemerlang. Adalah diharapkan semua penerima anugerah ini juga akan menjadi pekerja yang menjadi suri teladan kepada rakan kerja yang lain. Saya percaya kita semua sudah tahu mengenai prinsip yang diketengahkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri KSN, iaitu trust to serve. 5 nilai utama trust to serve mestilah digenggam erat, iaitu kebersamaan, interaksi, dinamik, khidmat bakti dan pembudayaan integriti yang harus dijadikan panduan bagi memacu kecemerlangan awam. Bertepatan dengan situasi semasa negara yang masih lagi dalam fasa endemik, Tan Sri KSN juga menetapkan aspirasi baru yang mengandungi 5 unsur utama, iaitu SWIFT kepada semua penjawat awam. S untuk speed, perlu bertindak dan membuat keputusan dengan pantas dalam sesuatu urusan. W ialah world class knowledge, yakni pengetahuan bertaraf dunia dalam diri kita semua supaya tidak lagi melaksanakan tugas sekadar apa yang dimahukan, sebaliknya melihat amalan baik luar negara yang boleh dijanjikan tanda aras untuk melaksanakan sesuatu perkara. I pula adalah inspirational, iaitu memberi inspirasi yang perlu dititik beratkan oleh semua kepimpinan organisasi agar berupaya memberi inspirasi kepada pegawai bawahannya. Manakala F adalah flexibility, yang mengajak kita semua untuk meneruskan nilai fleksibel supaya tidak terlalu tegar kepada dasar dan peraturan dengan mengutamakan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat terutamanya dalam situasi genting. Dan yang terakhir, T adalah teknologi base, iaitu nilai berdasarkan teknologi yang wajar diterapkan dalam melaksanakan setiap tugasan di pejabat. Terima kasih.
Terima kasih kepada semua. Itu adalah antara teks-teks ucapan yang telah diberikan kepada saya, dan saya juga telah menyampaikan apa yang seperti terkandung trust to serve yang saya pun baru baca hari ini. Jadi saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Namun saya sebenarnya apabila saya ingin juga hadir pada majlis APC ini adalah tidak lain dan tidak bukan sahaja ingin bersama dengan para penerima anugerah, tetapi saya terpanggil untuk datang berjumpa sendiri dalam satu sesi yang apabila saya tanya ada berapa orang penerima, mungkin dalam 60-70 orang. Jadi saya rasa inilah waktu yang sesuai untuk saya mungkin boleh heart to heart dengan tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya dapat perkabaran tadi Puan Rosni tidak dapat bersama dengan kita pada hari ini kerana beliau tidak berapa sihat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana hari ini merupakan hampir bulan ke-9 saya berkhidmat selaku Exco Pendidikan di Negeri Melaka. Saya yakin dan percaya banyak saya punya kekurangan dan yang perlu saya perbaiki lagi. Jadi saya ingin memohon ampun dan maaf kepada semua warga JPN. Saya jarang mendapat waktu yang bersama dengan kebanyakan daripada semua ahli-ahli yang bekerja betul di bawah sektor pendidikan negeri Melaka. Jadi sekali lagi saya ingin mohon ampun dan maaf kalau saya ada tersalah, terkasar bahasa, kekurangan di sini dan sana. Saya sentiasa belajar dari sehari ke sehari. Sehingga kan dalam minggu lepas saya juga belajar sesuatu yang baru daripada yang amat berhormat Ketua Menteri. Tentang lagu tadilah contohnya. Macam selama ini bila lagu Negaraku dan lagu Melakaku Maju Jaya dimainkan, selalunya walau saya di depan pun Tuan Haji Karim, saya akan nyanyi kuat-kuat. Lepas tu hari tu CM bisik kepada saya, kau ni kali kena dengar. Kalau dia kata nyanyi bersama, baru kau nyanyi. Kalau dia kata menghormati, kau jangan nyanyi. Oh macam tu. Saya terus belajar dan belajar tentang semua perkara. Sudah tentu saya juga menjadi Exco, saya tidak pernah melalui pengalaman sampai ke DG 54 seperti tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun selepas saya ingin memohon ampun dan maaf dan mengucap terima kasih, saya juga ingin mengajak kita semua bersama-sama. Andai semua yang berada di hadapan saya sudah tentu selain mempunyai masa servis kepada perkhidmatan kerajaan yang sudah melebihi 20 tahun, 25 tahun, sudah tentu mempunyai pelbagai pengalaman di dalam sektor pendidikan. Saya tahu banyak perkara berkaitan politik selalu dijadikan sebagai alasan ataupun tanda aras sesuatu masalah. Contohnya baru-baru ini apabila sudah final diumumkan kita tidak lagi mempunyai UPSR. Kita tidak lagi mempunyai PT3. Saya tahu sudah tentu di kalangan guru-guru dan pihak jabatan ada yang bersetuju, ada tidak bersetuju. Secara personalnya tertutup di sini mungkin saya boleh katakan saya juga ada yang tidak bersetuju. Tetapi apakan daya? Ini adalah dasar yang mungkin diumumkan oleh seorang menteri pendidikan, tetapi kajiannya sudah tentu dilaksanakan oleh pihak kementerian. Jadi kita selaku penjawat awam sudah tentu kita perlu mempertahankan akan dasar itu. Sama ada kita bersetuju atau tidak bersetuju. Apabila pihak pemberita, press bertanya kepada saya pun dah buat homework, saya pun terpaksa menerangkan apa yang saya faham, kenapa rasionalisasinya menjadi itu. Tetapi yang saya amat ingin kita pentingkan adalah moving forward. Apa yang ingin
kita lakukan di peringkat sekolah untuk anak-anak yang hanya sekarang bergantung kepada pendidikan berasaskan bilik darjah ini. Saya tidak mampu turun ke semua sekolah, sudah tentu. Saya juga tidak mampu membantu dari segi pembangunan infrastruktur. Walaupun sekolah di dalam Dun Payah Rumput sahaja, kalau ada bocor ke apa pun, saya mesti meminta bantuan daripada jabatan. Kerana berapalah sangat peruntukan yang diberikan oleh kerajaan negeri kepada portfolio masing-masing. Terutamanya portfolio yang besar seperti pendidikan ini. Tetapi the main player yang sebenar adalah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di lapangan. Terutama mereka yang berada di PPD. Sudah tentu isu tidak akan pernah habis. Bermula dengan awal saya masuk, saya masih ingat lagi saya pergi ke sekolah Al-Ashraf kerana isu TB. Selepas itu COVID-19, kejap sekolah tutup, kejap sekolah buka. Sehinggalah dalam lift tadi saya sempat bertanya dengan Cik Yusri tentang isu yang tular baru sehari dua ini. Tentang keadaan seorang pelajar di sekolah berasrama penuh. Sudah tentu saya yakin dan percaya isu tidak akan habis. Tetapi saya amat berharap kepada kita semua dapat bekerjasama dengan baik. Saya sentiasa terbuka untuk mendengar teguran. Saya juga berharap begitu sebaliknya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya insya-Allah saya tidak selalu sangatlah berpolitik, tapi orang politik dia tak boleh lari daripada politik. Saya tidak ada pernah melarang ataupun membuat apa-apa yang besar keputusannya. Kerana saya tahu keadaan di Malaysia sekarang ini ada pelik sedikit. Menteri daripada Bersatu, Exco di Melaka daripada Barisan Nasional. Terus terang saya cakap. Tetapi itu tidak menghalang saya daripada sentiasa menegaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan ada yang cuba berpolitik berkaitan dengan pendidikan, terutama dengan pihak saya ataupun kerajaan negeri. Kerana saya jarang, ada di antara sini boleh kira ada pernah saya call ke pasal politik, saya tidak. Saya orang baru, orang muda, saya cuba membawa sesuatu yang baru. Tetapi saya amat berharap janganlah kita pula yang lebih sudu dari kuah. Kerana kerajaan negeri Melaka ini telah diberi mandat oleh rakyat negeri Melaka dan saya yakin mungkin lebih separuh daripada tuan-tuan dan puan-puan juga inginkan kerajaan yang stabil. Kerana itu saya tahu masalah. Walau banyak daripada rakan-rakan di hadapan ini yang cakap, Datuk, cepatlah cakap bila kita nak dapat pengarah baru. Yang ini ada, yang A ada, yang B ada, yang C ada, pelbagai calon. Tapi saya cakap, kalau saya tulis surat sokongan calonkan, lagi orang tu tak dapat. Lebih baik saya jangan campur. Kalau ada kabel, pakailah. Jangan under table sudah. Saya tak boleh. Tapi saya pernah bercakap, kerana saya kenal secara personal sikit, kerana saya rapat dengan Datuk Seri Adam Baba, saya bercakap untuk ketika kelompongan PPD Alor Gajah setelah sekian lama, yang bagi saya itu ada melampau sikitlah. Sudah hampir lebih setahun. Alhamdulillah akhirnya PPD Alor Gajah pun dah dapat orang. Tapi walaupun awalnya PPD Melaka Tengah dah masuk dulu. Yang lama kosong Alor Gajah. Kerana itu saya cakap dengan tuan-tuan yang berada di hadapan saya, puan-puan semua, saya cuba sedaya upaya untuk tidak berpolitik. Tetapi sudah tentu institusi pendidikan ini kadang-kadang sukar juga untuk dikawal. Jadi saya mohon jasa baik semua. Saya tahu ramai yang bekerja keras. Mungkin hari ini saya boleh cakap macam Puan Azlina. Dia sentiasa mesej dengan saya berkenaan dengan pendaftaran sekolah-sekolah swasta. Saya memang ucap terima kasih dan tahniah kepada Puan Azlina ini. Ini sebagai satu contoh yang saya rasa kadang-kadang saya pun dah tak mampu nak kejam. Sebab saya pernah diamanahkan oleh Dr. Azam, pengarah pendidikan kita yang lama, mantan. Dia cakap, Datuk, usaha ini saya mulakan. Tetapi Datuk tolong sambung. Pastikan pendaftaran sekolah-sekolah ini dapat diselesaikan. Tapi saya
berjumpa sendiri dengan beberapa sekolah, ada yang kita perlu perbincangkan lagi supaya kita dapat proses. Saya pernah bermesyuarat dengan Puan Rosni dan juga Puan di hadapan kita ni. Puan Yashota. Bergaduh dalam mesyuarat bersama pengarah JKR kerana saya ingin membawa turun peruntukan, tapi dia kata, Datuk, kalau kita ada peruntukan pun sekarang kita dah ada. Tapi macam mana kita nak uruskan di sini? Saya cakap, saya nak bawa turun duit pun tak nak. Dia kata, tak, ada peraturan, ada cara. Okey, saya belajar. Tetapi yang saya minta adalah selain daripada sikap keterbukaan saya, kita sama-sama bekerja. Semuanya untuk kebaikan. Saya bagi tahu terus terang, memang kita bukan negeri Sabah. Baru-baru ni Tuan Haji Karim ada ikut. Berapa bajet Kementerian Sains dan Teknologi negeri Sabah? 220 juta hanya untuk Kementerian Sains dan Teknologi yang diberi oleh kerajaan negeri. Kerana itu mereka boleh buat carnival STEM, macam-macam lagi dia boleh buat. Itu daripada kerajaan negeri. Kita Melaka belum sampai ke tahap itu. Jadi, kalau tanpa bantuan daripada Jabatan Pendidikan, tanpa kerjasama daripada pihak YB Exco, sudah tentu kita mempunyai masalah kalau kita tidak boleh bekerjasama. Jadi, saya tidak ingin berucap panjang. Saya mengambil kesempatan tadi sedikit keluar daripada teks sebab saya rasa sangat personal untuk saya ucap terima kasih dan mohon maaf. Sebab saya yakin sudah tentu saya tidak sempurna dalam selama saya menjaga portfolio ini. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan ini, suka untuk saya mengucapkan sekali lagi setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada seluruh warga Jabatan Pendidikan Melaka yang menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2021. Jadikanlah anugerah ini sebagai obor yang terus membakar semangat kerja yang jujur demi kemajuan rakyat dan pembangunan negara. Dengan ini, saya juga berharap agar anugerah ini menjadi pencetus inspirasi dan semangat kepada warga kerja yang lain untuk terus berusaha gigih, cekal serta tabah dalam melaksanakan amanah bangsa. Marilah kita semua berusaha untuk menjulang nama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dengan integriti, amanah, terpasak teguh dalam diri kita semua. Akhir kata, saya dengan ini mengucapkan tahniah kepada semua anugerah APC dan pingat jasa cemerlang di Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon Yang Berhormat Datuk untuk kekal berada di atas pentas. Khususnya dijemput Yang Berusaha Tuan Haji Karim bin Tumin untuk naik ke pentas mengiringi Yang Berhormat untuk acara seterusnya. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, tibalah masanya detik-detik yang dinantikan untuk kita memulakan sesi penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Pendidikan Melaka tahun 2021. Untuk makluman semua, 60 orang calon telah dipilih untuk menerima anugerah ini. Dengan ini dijemput Yang Bersatu Tuan Haji Karim bin Tumin untuk mengiringi Yang Berhormat Datuk Haji Rais bin Datuk Wira Yassin untuk menyampaikan anugerah. Mendahului senarai penerima, dijemput Tuan Haji Muhammad Ghazali bin Ahmad, seterusnya dijemput Encik Abdul Aziz bin Muhammad Rasul. Seterusnya dijemput Encik Hazmi bin Ali. Seterusnya dijemput Encik Abdullah bin Jantan.
Seterusnya dijemput Puan Cheong Licin. Seterusnya dijemput Puan Khairun Niza binti Abu. Dijemput Puan Judith Melahel Nonis. Dijemput Encik Loh Po Seng. Seterusnya dijemput Encik Huzaimi bin Hamzah. Seterusnya dijemput Puan Aidah binti Mat Said. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Rizwan Yap bin Abdullah. Seterusnya dijemput Encik Razali bin Muhammad Nur. Seterusnya dijemput Puan Azlina binti Abdul Kudus. Seterusnya dijemput Puan Siti Akmaliah binti Muhammad Yazid. Seterusnya dijemput Encik Ismail bin Sulaiman. Seterusnya dijemput Encik Tuah bin Arifin. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Farid bin Ishaq. Seterusnya dijemput Puan Rini Azrina binti Abdul Rahman. Seterusnya dijemput Puan Wan Nur Hayati binti Wan Ibrahim. Seterusnya dijemput Encik Razman bin Muhammad. Seterusnya dijemput Yang Berusaha Dr. Muhammad Aras bin Kames. Dijemput Encik Ahmad Zaki bin Abdul Majid. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Faizli bin Mak Saleh. Seterusnya dijemput Encik Nur Zulfri bin Ali. Seterusnya dijemput Puan Senta Marai Selvi, anak perempuan Kupusami. Seterusnya dijemput Encik Ahmad Rizal bin Azman.
Seterusnya dijemput Encik Nur Hisham bin Miswan. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Azli bin Muda. Seterusnya dijemput Encik Badrul Hisham bin Madkali. Seterusnya dijemput Encik Hasbi bin Mamat. Seterusnya dijemput Encik Terkening. Seterusnya dijemput Encik Ebi Razak bin Sampul. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Rizal bin Maslam. Seterusnya dijemput Encik Nur Afandi bin Safar. Seterusnya dijemput Puan Ramziah binti Osman. Seterusnya dijemput Encik Ahmad Nazri bin Muhammad. Seterusnya dijemput Encik Ibrahim bin Jaafar. Seterusnya dijemput Encik Syahrizal bin Samad. Seterusnya dijemput Puan Rosmiza binti Muhammad Yamin. Seterusnya dijemput Puan Salmiah binti Abdul Rahman. Seterusnya dijemput Puan Siti Maisura binti Tamim Mahmud. Seterusnya dijemput Puan Fatimah binti Majid. Seterusnya dijemput Puan Asyah binti Baba. Seterusnya dijemput Puan Nurul Hayati binti Osman. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Khair bin Ismail. Seterusnya dijemput Encik Encik Firdaus bin Muhammad Khalid. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Al-Saqaf bin Rahman. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Marwan bin Cik Bujang. Seterusnya dijemput Puan Siti Haziah binti Abu Bakar.
Seterusnya dijemput Puan Hazlina binti Muhammad Yusof. Seterusnya dijemput Puan Siti Baidah binti Jamal. Seterusnya dijemput Puan Chua Lizi. Seterusnya dijemput Encik Helmi bin Zainal. Seterusnya dijemput Puan Mastura binti Muhammad Sah. Seterusnya dijemput Encik Amir Rasid bin Kasim. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Nizam bin Basir. Dan penerima terakhir APC, Encik Muhammad Fauzi bin Muhammad Ali. Seterusnya, majlis teruskan lagi dengan penyampaian anugerah pingat jasa cemerlang. Anugerah ini adalah sebagai penghargaan di atas kecemerlangan luar biasa dalam pelaksanaan tugas serta penyumbangan hikmat dalam menangani COVID-19 di negeri Melaka. Dengan itu, dijemput penerima anugerah pingat jasa cemerlang yang pertama, Puan Rosita binti Abdul Hamid. Seterusnya dijemput Puan Nuryati binti Zainal. Seterusnya dijemput Encik Azilizan bin Nazir. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Raimi bin Rahim. Dan penerima terakhir penganugerahan pingat jasa cemerlang, dijemput Puan Nur Syahada binti Yahya. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' atas kesediaan menyampaikan hadiah-hadiah sebentar tadi.